Salam bahagia. Kita bertemu dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah kita akan membincangkan satu isu ataupun topik yang cukup penting sebenarnya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun ada bersama saya di studio ruang bicara ini. Tapi sebelum saya umumkan topik dan juga memperkenalkan tetamu yang sudah pun ada menemani saya, terlebih dahulu kami semua di Ruang Bicara Bernama TV ingin mengambil kesempatan ini untuk menyembah ucapan tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena dengan Hari Keputeraan resmi Baginda hari ini. Dirgahayu Tuanku, dan kita mendoakan moga Allah melanjutkan usia Tuanku. Amin. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara, sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Penjana kerjaya dan subsidi upah pasca COVID-19. Dan tetamu yang sudah pun bersedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Datuk Aziz Muhammad, iaitu Ketua Eksekutif Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat Raya Datuk Seri. Selamat Raya, maaf saya batin. Sekarang norma baru sekarang begitu betul, cara betul. salam. Dan sesuatu yang menarik juga ni, sebelum kita bercakap tentang topik. Sekarang ni kita berada di PKPP. Jadi sesuatu yang mungkin melegakan sedikit rakyat. Mungkin Datuk Seri pun lega lah, boleh balik beraya di kampung dan sebagainya. InsyaAllah. Look forward nak balik ke kampung juga. Alhamdulillah. Baik, kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya Datuk Seri untuk kita kongsi bersama dengan penonton. Dan sebenarnya sebelum saya lupa, kita juga memberi ruang dan juga peluang kepada anda yang sedang menyaksikan program ini secara live. Jangan lupa anda juga boleh sebenarnya memanggil kami untuk berkongsi pandangan, pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik ini. Jadi jangan lupa, dua talian telah pun kami sediakan kepada anda. Seperti biasalah, 0320594624, 0320594625. Dan seperti biasa jugalah, anda sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB @Bernama TV. Baik, ini sesuatu yang menarik. Kita pun dah dengar apa ni Datuk Seri, PM telah pun mengumumkan apa yang disebut sebagai Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun pencana pada 6 Jun yang lalu. Dan ialah banyak perkara yang diperkatakan dalam pencana itu. Peranan Perkeso dalam pelan yang disarankan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa yang kita boleh ketahui sebenarnya Datuk Seri? Terima kasih. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan baru-baru ini di dalam apa yang kita panggil Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau Penjana. Jadi di dalam banyak inisiatif ataupun di dalam pengumuman ini sebenarnya terdapat 6 inisiatif di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan di bawah Perkeso sahaja terdapat 5 inisiatif yang mana perlu kita melihat secara menyeluruh dalam membantu pekerja dan membantu majikan. Ini adalah antara tanggungjawab yang diberi kepada Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso. Jadi antara inisiatif yang perlu dikongsi bersama rakyat ataupun bersama mereka di luar sana bahawa pertama adalah penyambungan ataupun untuk kita extended dari segi program subsidi upah. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan membantu majikan dan juga pekerja dari segi melihat kepada tawaran pekerjaan dan juga untuk pekerja mendapat pekerjaan. Ini adalah antara inisiatif yang mana inisiatif kedua iaitu menaikkan taraf portal perkhidmatan pekerjaan di bawah sistem insurans pekerjaan yang sedia ada dengan pendekatan pengurusan kes. Ini adalah sesuatu yang unik, mungkin saya akan kupas sebentar lagi. Yang ketiga adalah berkaitan dengan insentif pengambilan pekerja ataupun kita panggil hiring incentive. Ini juga adalah suatu inisiatif baru yang diperkenalkan di negara ini. Jadi perkara yang mungkin ramai tidak ketahui di luar sana bahawa ini memberi manfaat kepada majikan dan juga pekerja. Majikan yang memerlukan pekerja akan mendapat insentif dan pekerja
akan berpeluang untuk mendapat pekerjaan. Yang keempat adalah berkaitan dengan program apa yang kita panggil dana padanan untuk mereka yang di dalam aktiviti gig ataupun membantu mereka yang dianggap sebagai pembekal perkhidmatan gig ekonomi. Dan yang akhir sekali yang mungkin ramai yang tidak sedia maklum, dari segi membantu dalam keadaan COVID-19 ini, ramai di antara majikan membenarkan pekerja bekerja dari rumah. Jadi ini adalah satu new normal. Jadi ada di antara mereka melihatkan bahawa ada manfaat ataupun ada kebaikannya di antara pekerja yang mungkin boleh terus bekerja di rumah. Jadi mereka ini mungkin dianggap tidak mendapat perlindungan keselamatan sosial. Jadi kerajaan juga telah melihat bahawa ini satu norma yang baru. Kita juga perlu memastikan bahawa kita membantu mereka. Kalau mereka hadir tempat kerja dianggap sebagai kemalangan bencana kerja, tapi kalau mereka bekerja di rumah atau apa yang kita panggil small office, home office, sebenarnya mereka juga layak untuk dianggap sebagai bekerja, waktu bekerja, dan rumah mereka juga adalah tempat kerja. Jadi ini adalah satu extension of coverage di bawah skim bencana kerja yang ada, di bawah skim keselamatan sosial di bawah Akta 4. Jadi ini antara inisiatif yang sebenarnya diumumkan yang telah dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Sumber Manusia dan melalui PKSO. Okey, sesuatu yang menarik jugalah. Tadi pun Datuk Seri sebut tentang gig economy itu. Mungkin ramai di luar sana juga. Saya juga ingin mengetahui sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan gig economy itu secara dalam bahasa yang paling mudah untuk difahami oleh rakyat. Mungkin ada di antara mereka orang kata tidak pasti sebenarnya adakah gig ekonomi itu bekerja sendiri ataupun adakah bekerja sendiri itu gig ekonomi. Perbezaan. Jadi untuk dimudahkan, bekerja sendiri bukan gig ekonomi, tetapi mereka yang bekerja sendiri mungkin tertakluk di bawah apa yang kita panggil gig ekonomi. Contohnya, kita mengambil mudah hari ini, mereka penghantar makanan. Yang mana yang mempunyai platform yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan ekonomi gig ini. Jadi mereka mendaftar untuk membantu dari segi memberi khidmat. Jadi bila mereka menggunakan platform yang dipanggil platform gig ini yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan, mereka ini adalah dianggap sebagai melaksanakan ataupun adalah mereka yang di dalam gig ekonomi. Jadi mudahnya mereka yang bekerja di atas talian di bawah satu platform disediakan oleh pembekal perkhidmatan yang mana melaksanakan tanggungjawab dan mendapat bayaran adalah dianggap sebagai mereka yang bekerja di bawah gig ekonomi. Jadi gig ekonomi ni kalau kita nak banding pula dengan mereka yang bekerja pada hari ini, mereka adalah pekerja yang tidak mempunyai majikan secara khusus dan mereka ini sebenarnya tidak mempunyai pendapatan yang tetap dan mereka ini sebenarnya melaksanakan perkhidmatan secara bekerja sendiri. Jadi ini sebenarnya kalau kita nak melihat dari segi apa bezanya mereka yang bekerja di bawah gig ekonomi dengan mereka yang bekerja di mana ada kontrol oleh majikan dan sebagainya. Dan mereka ini perlu bekerja ataupun melaksanakan aktiviti mereka di atas talian. Jadi banyak contoh pada hari ini. Bila Datuk Seri sebut tentang persoalan itu, Tok, ya, kalau kita lihat daripada apa yang berlaku sekarang inilah, apakah pada pandangan Datuk Seri sendiri seolah-olah gig ekonomi ini boleh tak kita anggap sebagai satu dimensi baru sebenarnya dalam ekonomi Malaysia, dan setakat ini apakah Datuk Seri melihat bahawa sambutan daripada masyarakat terutamanya yang mungkin mencari peluang pekerjaan dan sebagainya tidak mendapat dan akhirnya mereka menceburkan diri dalam gig ekonomi ini. Apakah Datuk Seri melihat bahawa ini merupakan satu perkembangan yang begitu memberangsangkan dan perlu diberi perhatian yang serius? Saya berpendapat
memang tidak dinafikan. Sebab itu kerajaan melihat bahawa perlu ada bantuan kepada mereka di bawah aktiviti gig ini. Sebab itu kerajaan sangat prihatin dan memberi sesuatu insentif ataupun satu bantuan di bawah gig ini. Kerana sebelum ini gig ekonomi telah sedia ada. Kita biasa dengar Foodpanda, Grab dan sebagainya. Pelbagai platform yang kalau kita lihat yang berdaftar di bawah MDEC dan sebagainya. Tetapi bila berlakunya pandemik COVID ini, dia berkembang dengan begitu cepat. Mereka tidak boleh nak bergerak untuk membeli. Contohnya kita ambil dalam bulan Ramadan, Selangor memperkenalkan bazar Ramadan secara online. Ini gig ekonomi. Jadi kebanyakan mereka sebelum ini yang tidak biasa, yang tidak orang kata mungkin pandai nak melaksanakan order atas talian, mereka ni telah mahir. Jadi sekarang ni dah menjadi satu new normal baru. Jadi benda ni kita ni ekonomi gig ni kita dapat lihat berkembang dengan begitu cepat. So atas dasar itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan melihat bahawa perlu ada satu inisiatif membantu gig ekonomi ini, kerana ini menjadi satu trend baru kepada masyarakat Malaysia, yang mana kalau kita lihat majoriti lebih 60% daripada mereka yang berada di dalam gig ekonomi ini adalah mereka yang berumur 30 tahun ke bawah. Jadi perkara ini memang tidak dinafikan, akan telah berkembang dan akan berkembang lagi. Bila Datuk Seri sebut tentang trend baru, ada tak mungkin bagi Perkeso sendiri, ada tak figures yang untuk menunjukkan berapa ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang mungkin terlibat dalam gig ekonomi dan juga self employment ini, Datuk Seri? Kalau kita melihat kepada yang telah berdaftar dengan MDEC, dari segi mereka yang di bawah kita panggil tertakluk di bawah gig ekonomi ini hampir 400,000. Jadi kalau kita melihat kepada mereka yang bekerja sendiri, latest figure yang kita ada adalah sekitar 2.8 juta. Jadi kalau kita bandingkan 400,000 ke 2.8 juta, hampir 30% ataupun lebih daripada slightly more than 30%, mereka ni sebenarnya berada di bawah perniagaan gig ekonomi. Okey, saya juga difahamkan bahawa Perkeso juga turut engage dengan syarikat-syarikat yang terlibat dengan ekonomi gig ini. Jadi mungkin Datuk Seri boleh ulas dengan lebih lanjut berkaitan dengan isu ini tu. Jadi sebenarnya kita telah bila kerajaan telah mengumumkan bahawa perluasan kepada 19 sektor bagi mereka yang bekerja sendiri, antara fokus utama Perkeso adalah kepada mereka yang di bawah perniagaan gig ini. Jadi kita telah memulakan perbincangan dengan pelbagai penyedia perkhidmatan gig ini, contohnya yang besar Grab, Panda dan beberapa lagi. Jadi pada baru-baru ini kita dapat lihat beberapa pembekal perkhidmatan gig ini telah bekerjasama dengan Perkeso. Contohnya kita telah ada MOU dengan Grab. Kita telah Panda telah membayar caruman kepada hampir semua penghantar makanan di bawah perniagaan Panda Food ini. Jadi kita telah bekerjasama juga bersama MDEC untuk engage dengan semua mereka di bawah perniagaan gig ini, untuk kita melihat bagaimana kita boleh terus dapat membantu mereka. Jadi saya percaya dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, dengan adanya insentif yang dikeluarkan, yang dibantu oleh kerajaan ini, lebih ramai lagi akan datang tampil untuk mendaftar dan untuk mencarum kepada mereka ataupun kepada
individu-individu yang berada dalam perniagaan gig ini. Dalam usaha untuk menarik mereka supaya berdaftar bersama dengan Perkeso dalam usaha untuk menjamin bahawa mereka sentiasa di bawah mendapat perlindungan Perkeso. Apakah kempen-kempen yang dibuat oleh Perkeso sendiri dalam usaha untuk menarik mereka supaya berdaftar bersama dengan Perkeso ini tu? Apa alasan yang selalu mereka gunakan apabila mereka gagal untuk mendaftar? Sebenarnya kalau kita lihat, kempen paling utama adalah pengumuman di dalam penjana ini, di mana kerajaan menyediakan dana padanan. Jadi dana padanan ini sebenarnya kerajaan menyediakan 70% dana untuk membantu mereka di bawah perniagaan gig ini untuk mendaftar. Mereka hanya perlu mengeluarkan 30% saja. Jadi kalau kita lihat dari segi value yang dibantu oleh kerajaan kepada setiap individu yang berada di bawah perniagaan gig ekonomi ini adalah sebanyak RM162 setiap seorang. Jadi minima yang kita lihat adalah sekitar 30,000 mereka di dalam perniagaan gig ini, dan mereka ni mungkin akan bertambah, mungkin melebihi 100-200 ribu. Jadi banyak sebenarnya engagement ataupun perkara-perkara dari segi memberi kesedaran kepada mereka di bawah perniagaan gig ini untuk hadir dan mendaftar. Banyak sebenarnya kita telah memberi taklimat, penerangan, dan juga kadang-kadang antara alasan mereka mungkin bagi mereka ini adalah satu beban. Jadi sekarang dengan pengumuman di dalam penjana ini, kerajaan melihat bahawa ada keperluan untuk mereka ni didaftar. Jadi saya rasa ini adalah satu gula-gula yang sangat orang kata berkesan untuk mereka hadir dan mendaftar. Okey, kita beralih sekarang ni kepada satu lagi program dari Perkeso yang dipanggil sebagai program saringan prihatin. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Yalah, ini pun ramai yang mungkin tidak memahaminya, dan saya difahamkan sehingga kini lebih daripada 100,000 pekerja telah pun disaring oleh Perkeso. Jadi mungkin boleh Datuk Seri jelaskan tentang program saringan prihatin ini tu. Sebenarnya hasrat kerajaan untuk memperkenalkan saringan ini adalah untuk memastikan bahawa pekerja itu sihat dan selamat. Itu sebenarnya matlamat utama. Memastikan bahawa pekerja itu bila dia mula hadir bekerja, dia tidak menjadi satu risiko kepada tempat kerja dan juga kepada pekerja yang lain. Jadi bila Perkeso diminta untuk melihat, membantu di bawah program saringan prihatin ini, kita bersedia kerana dua faktor. Faktor yang pertama, untuk memastikan bahawa kita juga menjaga kebajikan pekerja, memastikan mereka sihat. Setakat ini 14 daripada pencarum yang disahkan mempunyai COVID-19 yang telah meninggal, mereka layak faedah Perkeso dan dibayar. Jadi kalau kita tidak memastikan bahawa pekerja itu sihat, dia mempunyai penyakit COVID-19, akhirnya jika berlaku hilang upaya, kematian dan sebagainya, kita perlu membayar faedah. Membayar faedah bukan suatu perkara yang sukar, mudah, tapi kita nak memastikan bahawa mereka sihat, dapat terus bekerja, membantu keluarga, menyara keluarga. Yang keduanya, kita melihat dari segi ekonomi. Kalau pekerja ini tidak dapat hadir bekerja, disebabkan majikan tidak dapat berfungsi ataupun tidak dapat meneruskan perniagaan, jadi caruman bulanan yang perlu dibayar oleh majikan juga mungkin akan tercecas. Kita mempunyai hampir 400,000 penerima faedah jangka panjang yang perlu dibayar bulanan. Jadi sebab itu caruman ini sebenarnya yang datang daripada pekerja-pekerja yang sihat, membantu mereka yang telah hilang upaya, mereka yang telah hilang mata pencarian, hilang mungkin ayah, hilang ibu dan sebagainya. Jadi ini antara sebab yang mengapa kita tampil untuk membantu program saringan ini. Okey, Datuk Seri, kita akan berehat dulu buat seketika, dan seperti biasalah
Kepada anda yang mungkin ingin bertanya apa saja berkaitan dengan Perkeso ini, jadi gunakanlah kesempatan yang terbuka sekarang ini untuk memanggil kami di 0320 594624, 0320 594625, kerana saya percaya mungkin apa saja persoalan yang bermain di minda anda sekarang ini boleh dilontarkan, kerana kita ada tetamu yang bersiap sedia untuk menjawab apa saja persoalan yang mungkin anda ingin bangkitkan berkaitan dengan Perkeso ini. Jadi kita rehat dulu, kembali semula selepas ini nanti. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang penjana kerjaya dan subsidi upah pasca COVID-19, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman, Datuk Aziz Muhammad, iaitu Ketua Eksekutif Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso. Baik, kita pergi sekarang ini Datuk Seri kepada satu lagi isu yang cukup penting sebenarnya. Ini berkaitan dengan subsidi upah di bawah Pelan Pemulihan Ekonomi. Jadi ini juga kita nak tahulah berapa ramai yang telah pun mendapat manfaat daripada program ini semasa ianya dilancarkan dulu. Program subsidi upah ini adalah untuk membantu kedua-duanya, membantu majikan dan pekerja. Okay. Jadi maknanya majikan mengekalkan pekerja, kita kerajaan menyediakan subsidi upah, dan dia mempunyai 3 kategori. Jadi saya rasa saya tidak perlu perincikan. Tapi apa yang dapat kita lihat dalam bulan pertama permohonan bila diperkenalkan pada 1 hari bulan April, kita telah memproses hampir 248,000 permohonan daripada majikan, melibatkan bayaran ataupun melibatkan hampir 1.98 juta pekerja. Jadi untuk bayaran pertama saja sehingga 3 Jun kita telah membayar hampir kepada 2.2 juta pekerja, melibatkan bayaran hampir sebanyak 2.5 bilion ringgit. Dan seterusnya untuk bayaran bulan kedua juga kita telah memproses hampir 165,000 yang melibatkan bayaran hampir 1.5 bilion. Jadi secara keseluruhan subsidi upah yang telah diproses dan dibayar adalah sebanyak 4.03 bilion ringgit kepada majikan untuk membantu pekerja. Dan setakat ini agaknya daripada anggaran Perkeso sendiri tu, bilangan pekerjaan yang diselamatkan oleh kerajaan di bawah subsidi ini tu. Kalau kita lihat dari segi matlamat bila subsidi upah ni disediakan oleh kerajaan, matlamat ataupun sasaran kerajaan adalah melihat kepada membantu 4.8 juta pekerja. Jadi kalau kita mengambil kira jumlah 4.8 juta pekerja ini adalah satu angka yang besar. Jadi mungkin jika tidak disediakan subsidi upah ni, ramai di antara 48 juta ini akan hilang pekerjaan. Jadi dia akan mungkin menyebabkan lebih ramai lagi mereka yang mengganggu, dan akhirnya akan timbul pelbagai situasi yang memerlukan kita untuk membantu mereka, ataupun jika mereka hilang pekerjaan, Perkeso juga perlu menyediakan dana di bawah sistem insurans pekerjaan untuk membantu membayar mereka di bawah sistem insurans pekerjaan ini. Jadi kalau nak tanya spesifik berapa sebenarnya terjejas, kita dapat lihat sebenarnya manfaatnya kepada berapa. Jadi mungkin kalau kata tidak ada disediakan dana ini, kalau separuh daripada 4.8 juta ini hilang pekerjaan, banyak, begitu ramai sekali. Jadi secara apa orang kata dari segi numbers tu, saya tidak berani nak menyatakan, tapi kita dapat lihat bahawa berapa di antara mereka yang dapat dibantu. Okey. Cuba kita dengar apa ni persoalan yang mungkin akan dibangkitkan oleh pemanggil kita yang ada di talian sekarang ini. Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah.
Waalaikumsalam. Saya kami dan juga Dato' Sri. Ya. Ni tentang PKSO ni, ramai juga yang korang itulah korang memahaminya. Jadi minta pencerahan daripada Dato' Sri. Apa bezanya PKSO dengan SOKSO dan juga syarikat-syarikat insurans yang lain? Okey. Dan jika seseorang pencarum sampai pencen dia tak ada apa-apa, tak ada kemalangan dan apa ke, adakah pulangan balik yang dicarumkan itu dapat balik lah? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Basic questions. Ya. Okey. Jawapan daripada Saya ingat sebenarnya beza antara SOKSO dengan PKSO ni host kita sebenarnya boleh jawab, tapi tak apalah. Sebenarnya PKSO-nya di dalam bahasa Malaysia Pertubuhan Keselamatan Sosial. Ya. SOKSO itu Social Security Organisation. Tapi yang pentingnya saya rasa saya ingin menyatakan sedikit just to educate apa bezanya PKSO dengan insurans. PKSO adalah satu organisasi badan berkanun yang diwujudkan selari dengan Convention 102 ILO, iaitu melihat kepada minimum standard dari segi perlindungan keselamatan sosial. Banyak cabang di bawah Convention 102. Jadi kita ni inline dengan kebanyakan negara-negara maju, yang mana kita menyediakan satu jaringan keselamatan sosial. Jaringan untuk membantu mereka sama ada yang hilang upaya, kemalangan ataupun mempunyai penyakit, tidak boleh bekerja atau berlaku kematian kepada pencari nafkah. Jadi ada satu jaringan untuk membantu kesinambungan hidup kepada keluarga. Itu sebenarnya fungsi utama. Dan tidak berorientasikan keuntungan. Yang lebih penting, yang hidup bantu yang meninggal, yang sihat bantu yang tidak sihat, yang berupaya bantu yang tidak berupaya. Jadi ini sebenarnya konsep keselamatan sosial. Insurans dia lebih kepada satu badan swasta yang mungkin ada sedikit dari segi berorientasikan keuntungan, dan mereka mungkin mempunyai package-package yang tidak sama dengan apa yang disediakan oleh PKSO, walaupun ada mungkin sedikit orang kata similarity dari segi mungkin berlaku kematian, life insurance dan sebagainya. Jadi jauh berbeza. Dan soalan yang ketiga, jika saya mencarum kepada PKSO selepas umur 60 tahun, saya tidak menuntut, apa yang boleh saya dapat? Jadi sebenarnya itu yang saya nyatakan, bahawa konsep dia adalah kita mencarum untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan. Jika kita tidak mengalami hilang upaya, kita masih lagi mempunyai 4 anggota badan, saya ingat kita sangat bersyukur. Tapi caruman ini membantu mereka yang mungkin hilang tangan. Caruman ini membantu mereka yang hilang upaya dan sebagainya. Jadi kalau ramai yang mengatakan bahawa saya telah mencarum, saya perlukan duit saya balik jika saya tidak dapat faedah dan sebagainya. Kita harus ingat bahawa satu kematian yang berlaku kepada pekerja memerlukan caruman mungkin daripada 300 pekerja. Jadi sebab caruman dia sangat rendah. Jadi itulah sebenarnya konsepnya. Jadi begitu juga sama dengan konsep insurans kita. Kita tiap-tiap tahun kita beli insurans kita. Jika tak ada kemalangan, mungkin kita dapat NCB dan sebagainya, tapi kita tak dapat secara menyeluruh. Kalau kita ambil 55%, kita yang paling murah hari ini pun lebih 10 kali lebih mahal daripada caruman PKSO. Jadi kalau berlaku kemalangan, yang kita beli insuransnya tidak cukup untuk menampung daripada apa yang kita beli insurans, tapi pembeli-pembeli insurans yang lain yang membantu mereka yang mengalami kemalangan, kerosakan dan sebagainya. Jadi ini kalau kita nak bandingkan apa sebenarnya kenapa perlu kita mempunyai dana ini untuk membantu. Sebenarnya ini adalah satu pendekatan yang kita melihat kepada
kalau kita lihat sebenarnya di dalam Islam lama telah ada perkara ini dari segi zakat dan sebagainya. Jadi inilah sebenarnya dari segi pendekatan yang kalau kita nak bandingkan. Alhamdulillah. Itu jawapan kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Encik Abdullah Osman sebentar tadi. Jadi harap anda berpuas hati, dan kalau ada lagi persoalan-persoalan yang ingin anda lontarkan, jangan lupa guna kesempatan yang terbuka sekarang ini untuk memanggil kami di ruang bicara ini. Saya difahamkan ada seorang lagi pemanggil di talian sekarang ini, Encik Aziz Hassan dari Johor ada di talian kita. Assalamualaikum Cik Aziz. Cik Hassan. Cik Hassan, silakan. Assalamualaikum. Ya. Haji Hassan Haji Ismail. Okey, silakan. Ini persoalan saya begini. Isteri saya dah 9 tahun kanser. 9 tahun? Jadi, okey. 9 tahun kanser. Dia ada kanser thyroid, kanser paru-paru dan juga kanser beras dalam badan dia lah. Okey. Jadi persoalan saya, dah 2-3 kali kita pergi ke PKSO. Mohon tuan bulanan. Okey. Penting kilat gitu. Ada bunyi penting kilat lah benda tu. Jadi dalam perkara ni saya mohon pada Datuk Seri. Ya. Boleh tak beri pencerahan dan opening sikit. Macam mana saya boleh dapat bantuan bulanan ni? Okay. Itu saja ya. So apa kita perlu berdiri sebab kita tak boleh nak beri vitamin, makanan-makanan yang sehat sikit. Faham. Dan dapatan dua-dua dah tak bekerja. Ya. Dan macam mana nak dapat breakthrough dekat sini? Okey. Baik, terima kasih Encik Hassan dari Johor. Jadi Datuk Seri mungkin boleh membantu. Terima kasih Encik Hassan atas persoalan itu. Jadi ingin saya tegaskan ataupun saya nyatakan di sini, mungkin ramai yang berpandangan bahawa bila kita memohon dari segi pencen ilat sebenarnya, pencen ilat ataupun invalidity pension, PKSO sebenarnya yang berkuasa untuk menentukan mereka layak atau tidak. Tetapi PKSO bukan pembuat keputusan sama ada mereka layak atau tidak. Kita menggunakan independent party, iaitu jemaah doktor di bawah Kementerian Kesihatan di hospital-hospital yang dilantik. Jadi jika jemaah doktor itu mengesahkan layak, kita akan memproses. Jadi dalam kes Encik Hassan ni menyatakan 9 tahun kanser dan sebagainya, jadi mungkin agak spesifik. Saya minta Encik Hassan untuk memberi nombor Encik Hassan kepada host yang ada pada host pada hari ini. Saya akan minta pegawai saya menghubungi untuk melihat apa bantuan-bantuan yang boleh kita bantu dari segi nasihat, dari segi mungkin laporan perubatan tu tidak lengkap sebab itu jemaah doktor menolak dan sebagainya. Jadi kita di sini tidak akan menafikan hak sesiapa. Kita akan membantu. Jadi saya minta kalau boleh tinggalkan nombor, pegawai saya akan menghubungi Encik Hassan. Alhamdulillah. Jadi barangkali penting sekarang ni Encik Hassan mungkin boleh memanggil kami semula bercakap dengan penerbit yang bertugas dan tinggalkan nombor telefon anda. Mungkin boleh kami sampaikan nanti kepada PKSO untuk tindakan-tindakan lanjut. Baik, satu lagi perkara yang saya nak dapatkan pandangan Datuk Seri lah. Ini berkaitan dengan apa yang disebut dalam penjana jugalah. Kerajaan telah pun melanjutkan upah subsidi ini kepada 3 bulan lagi. Jadi mungkin kenapa ini perlu dilakukan? Apa tujuannya sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat di bawah skim yang sedia ada, kita mempunyai 2 skim. Skim apa yang kita panggil pengekalan pekerjaan, Employment Retention Program, yang mana majikan mengekalkan pekerja walaupun dalam tempoh MCO di mana mereka bercuti dan tidak hadir bekerja. Dan yang kedua adalah subsidi upah. Jadi pada keadaan sekarang ini tidak mudah untuk majikan terus memulakan perniagaan tanpa bantuan. Ada di antara majikan-majikan, kebanyakan majikan, saya rasa hasrat kerajaan adalah lebih kepada membantu mereka di bawah SME, Small and Medium Industry. Kalau kita lihat 80% daripada majikan yang berdaftar dengan PKSO adalah mereka di bawah kategori SME. Jadi ini adalah mengapa di dalam penjana ini diumumkan tambahan 3 bulan untuk kickstart
kepada SMEs ini yang telah terjejas teruk semasa COVID-19. Jadi dengan adanya bantuan ini, mereka tidaklah terbeban dan terkesan, akan dapat memulakan perniagaan, di mana jika mereka mempunyai pekerja, tambahan 3 bulan subsidi upah ini akan diberi sebanyak RM600, yang kalau kita lihat sasaran kerajaan adalah sebanyak 2.7 juta. Kalau kita ambil 80% daripada 2.7 juta ni, hampir 2.1 juta pekerja ni di bawah SMEs, dan kita melihat kepada peruntukan sebanyak 5.3 bilion untuk bantuan di bawah ini. Dan dengan adanya bantuan ini, majikan masih boleh mengekalkan pekerja ini, dan bantuan ini sebenarnya adalah untuk bantuan kepada pekerja. Jadi dengan adanya bantuan ini, majikan mungkin akan memulakan perniagaan itu tanpa sebarang kekangan, sebarang orang kata mungkin perlu mencari dana nak bayar gaji pekerja dan sebagainya. Okey, kita ada satu lagi panggilan sekarang ni, Datuk Seri di talian. Pemanggil dari Selangor, kalau tak silap saya, Hazizan barangkali ada di talian. Halo. Hello. Ya. Okey, saya Hafizan dari Selangor. Ya. Saya nak buat pertanyaan. Silakan. Sekiranya belum mohon subsidi upah, adakah program subsidi upah boleh dimohon untuk bulan pertama lagi diperkenalkan kalau kita buat permohonan sekarang? Itu saja, Zuzan? Ya, itu sahaja. Okey. Jawapan Datuk Seri. Jawapannya mudah, Puan Hafizan. Kita tidak akan kebelakangkan dari bantuan subsidi upah ni. Tapi bantuan subsidi upah ni daripada tarikh dipohon, kita akan bantu untuk ke depan. Jadi kalau kata dipohon untuk bulan Jun, dan kita akan bantu untuk bulan-bulan seterusnya. Sebab kita ini adalah pendekatan, dan juga sebenarnya kita tidak menggalakkan untuk permohonan ke belakang dari segi bantuan ini. Bila Datuk Seri menjawab persoalan itu, ini juga terdapat aduan sebenarnya Datuk Seri. Ada yang komplain mengatakan lambat, Perkeso lambat memproses penyaluran upah subsidi itu. Ada juga yang mengatakan bahawa Perkeso memberikan pelbagai alasan, memerlukan lebih banyak dokumen, manakala panggilan ke Perkeso pun kadang-kadang tidak dijawab. Wow. Jawapan Datuk Seri lah. Tidak dinafikan bahawa saya tidak mengatakan bahawa tidak ada masalah di dalam permohonan subsidi upah ni. Kalau kita lihat daripada apa yang saya nyatakan, kita mempunyai 309,000 permohonan. Dan yang telah diproses sebanyak 293,000. 95% permohonan telah diproses. Jadi 5% yang tidak dapat diproses. Bukan kata kita nak mengatakan bahawa we want to be defensive. Betul, kita ada juga kekurangan-kekurangan kerana dalam waktu yang pendek, yang singkat, Perkeso perlu melaksanakan bantuan kepada majikan dan pekerja. Tapi kita dapat lihat bahawa banyak di antara yang telah kita lihat dari segi 5% ni, number account yang tidak betul, nombor BRN, pengenalan bank yang tidak betul, akaun dormant, maklumat yang dihantar tidak lengkap. Jadi kita juga menghantar email dan memohon maklumat-maklumat ini. Ada yang kita perolehi, ada yang tidak diperolehi. Tapi seperti yang saya nyatakan, kita bukan ingin mencari alasan untuk tidak membayar. Pada minggu ini, saya tak nak orang kata yang dikendong, yang dikendong, tercicik, yang dikejar, peribahasanya, ada peribahasa yang mengatakan, sebab apa kalau kita lihat majoriti 95% ni perlu kita utamakan, yang straightforward ni kita perlu utamakan, bayarkan. Tapi ada di antara permohonan ni yang bermasalah. Jadi sekarang ni kita telah selesai majoriti yang straightforward, yang maklumat lengkap dan sebagainya. Minggu ini kita akan sediakan task force untuk membantu mereka yang masih belum perolehi. Dan saya
berjanji bahawa tidak ada di antara mereka ataupun tidak akan ada mereka yang layak akan terlepas ataupun tidak dibayar. Jika ada, hadirlah di mana-mana pejabat Perkeso memberi maklumat. Saya akan pastikan bahawa semua yang layak akan mendapat bantuan. Walaupun kata mereka telah memohon ada bulan Mei dan sebagainya, tapi walaupun kita memproses dalam bulan Jun, apa yang telah dipohon sebelum ini, jika mereka layak, akan diproses. Dan dari segi panggilan tak dijawab. Kita mempunyai hampir sometimes hingga 15,000 panggilan sehari. Jadi ada di antara panggilan ni yang berlaku drop call dan sebagainya. Saya perlu menambah lagi our ejen-ejen penerima panggilan ini dan kita dalam proses untuk meningkatkan lagi dengan pengenalan insentif baru di dalam penjana ini. Kita akan pertingkatkan penerima-penerima ataupun customer relation manager ini dan akan menambah lagi talian panggilan untuk membantu. Saya berharap kita dapat memberi khidmat yang terbaik untuk membantu mereka. Itu janji Datuk Seri Dr. Muhammad Azman, Datuk Aziz Muhammad. Baik, kita berehat kali terakhir dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Terjumpa lagi. Baiklah, terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami. Kita berada di penghujung Ruang Bicara sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Tapi banyak juga persoalan-persoalan sebenarnya yang dibangkitkan oleh penonton kita melalui Facebook terutamanya Tok Sri. Serengkas-ringkasnya ada dua persoalan yang dibangkitkan. Yang pertama ialah tentang seorang mereka yang bekerja tetapi mungkin majikan tidak mencarum dengan Perkeso, dan satu lagi ialah kalau mereka dah pun apply PSU itu, apakah mereka boleh juga memohon untuk ERP dan sebagainya. Jadi jawapan daripada Tok Sri. Bagi pekerja-pekerja yang pasti ataupun ada maklumat majikan mereka tidak mendaftar dan mencarum kepada Perkeso, tampil berikan maklumat. Kita akan rahsiakan siapa pengadu dan kita tidak akan berkompromi kepada mana-mana majikan yang melaksanakan ataupun bertindak sedemikian. Sebab bila kita melaksanakan ERP dan PSU ni, kita dapat lihat banyak majikan yang mengambil kesempatan hanya mencarum separuh saja daripada pekerja atau ada yang tidak mencarum langsung. Jadi kita tidak akan kompromi. Ini adalah tanggungjawab majikan, ini adalah kebajikan pekerja yang tidak boleh dikompromi. Dan yang soalan seterusnya, sama ada jika mereka memohon ERP, adakah mereka layak untuk memohon PSU bulan berikutnya? Sebenarnya matlamat objektif kedua-dua skim yang disediakan ini berbeza. Jika mereka memohon ERP pada bulan pertama tetapi mereka ingin memohon PSU kepada bulan seterusnya, tidak menjadi masalah. Tapi jika mereka telah memulakan dengan ERP, ERP ini akan diselaraskan dengan PSU untuk bulan-bulan berikutnya, tambahan 3 bulan berikutnya. Jadi sebenarnya mereka tidak boleh dapat kedua-dua bantuan ini pada bulan yang sama. Okey, saya faham bahawa Perkeso sentiasa move forward. Sebenarnya banyak yang dilakukan oleh Perkeso dalam usaha untuk melicin perjalanan ataupun perkhidmatan yang diberikan kepada majikan dan juga pekerja. Mungkin apakah ada antara perkhidmatan baru ataupun ad hoc yang mungkin telah pun diperkenalkan oleh Perkeso dalam usaha untuk melicinkan lagi perjalanan Perkeso bersama dengan pekerja dan juga majikan, Datuk? Kalau kita lihat di dalam pengumuman ini, salah satu perkhidmatan yang sebenarnya disediakan oleh Perkeso adalah pengurusan kes melalui portal pekerjaan yang sedia ada di bawah sistem insurans pekerjaan. Kalau kita lihat sebelum sistem insurans pekerjaan ini diperkenalkan, sebanyak 31,418 pekerja yang hilang upaya berjaya dikembalikan bekerja melalui pengurusan kes. Dan pada hari ini
dengan portal yang telah sedia ada yang untuk kita membantu sistem insurans pekerjaan ini, kita telah melihat kepada bagaimana kita membantu mereka yang hilang upaya untuk kembali bekerja. Kita juga menggunakan pendekatan yang sama, pengurusan kes untuk membantu mereka yang hilang pekerjaan. Hilang pekerjaan ni bukan perkara yang mudah. Hanya masukkan nama, padanan daripada portal dan balik bekerja. It's not that simple. Ada di antara mereka yang perlu kita melihat kepada bagaimana kita boleh bantu. Sebab itu pendekatan kita adalah melihat kepada pendekatan negara-negara maju di bawah OECD. Misalnya kita melihat dari segi penempatan pekerjaan, kaunseling kerjaya, sokongan individu bagi yang mengalami kesulitan, bantuan keuangan bagi mereka yang hilang pekerjaan, dan juga kita melihat kepada program pasaran buruh yang aktif. Ini pendekatan yang mungkin ramai tidak faham. Bukan portal, masuk nama, dapat kerja, tidak. Jadi kita mempunyai hampir 250 ESO. Kita panggil Employment Services Officer. Yang mana mereka inilah yang akan kata setiap mereka ni mungkin mempunyai 200 pekerja yang hilang pekerjaan yang perlu dibantu. Jadi it is hand holding secara spesifik. Apa keperluan dia? Jadi ini sebenarnya perkhidmatan yang sangat penting dalam keadaan pandemik COVID ini dan pasca COVID. Sebab itu yang kerajaan secara spesifik mengumumkan untuk kita melaksanakan pendekatan secara pengurusan kes. Portal banyak. Jadi di bawah kementerian pun kita ada Jobs Malaysia, kita ada SIP, tapi kita perlu complement each other. Maklumat yang ada di bawah Jobs Malaysia juga perlu dikongsi bersama Pekeso juga. Sebab apa? Akhirnya tanggungjawab Kementerian Sumber Manusia adalah melihat bagaimana kita dapat membantu rakyat, membantu pekerja yang hilang kerja untuk dapat pekerjaan semula. Itu matlamat utama Kementerian Sumber Manusia. Bila Datuk Seri sebut tentang persoalan itu, ini pun satu isu yang menarik lah. Kita tahu bahawa negara dilanda oleh wabak COVID-19 dan kemudiannya kerajaan juga memperkenalkan PKP dan ramai yang dikatakan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dari apakah Datuk Seri melihat bahawa fenomena ini mungkin akan berlanjutan ataupun mungkin akan menjadi reda apabila COVID-19 ini dapat diatasi? Kalau kita lihat dari segi trend, kalau saya ingin berkongsi, kita ambil Mei sehingga Mei 2019 dan sehingga Mei 2020, terdapat peningkatan hampir 220% dari segi mereka yang hilang pekerjaan sehingga Mei 2020. Jadi kalau kita nak banding, kita lihat dari segi trend mereka yang hilang pekerjaan bulan Mei ke bulan April ada peningkatan. Tapi sebenarnya kalau tanpa bantuan ataupun insentif yang diperkenalkan oleh kerajaan dari segi pengekalan pekerjaan, subsidi upah dan tambahan 3 bulan lagi, saya mungkin dapat lihat lebih ramai lagi. Tapi sekarang ni kalau kita lihat agak stabil, walaupun keadaan begitu serius, tetapi perkara ini di apa orang kata di-cushionkan ataupun ada mitigation plan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu hiring incentive. Jadi walaupun ada yang hilang pekerjaan, tetapi dengan pengumuman untuk membantu apa yang kita panggil insentif pengambilan pekerjaan ini, dapat mungkin mengelakkan lebih ramai lagi yang hilang pekerjaan. Jadi sebenarnya perancangan tu kita tengok dah cantik dah, yang disusun oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Kerajaan, Kementerian Keuangan dan sebagainya, daripada ERP, PSU, sekarang ni kita tambah lagi 3 bulan wage subsidi, hiring incentive. Kita kena ada satu apa orang kata pendekatan membantu pekerja dengan portal dan sebagainya. Jadi semuanya sebenarnya telah disusun secara sempurna. Disebabkan oleh COVID-19 dan kemudiannya kerajaan memperkenalkan PKP. Apakah secara ikhlasnya Perkeso juga secara suka ataupun tidak terjejas juga dengan PKP, pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan ini dari segi operasinya?
Tidak dinafikan, sebenarnya kita walaupun diumumkan PKP, Perkeso menganggapkan bahawa perkhidmatan Perkeso ada essential. Kita telah memulakan, sebaik saja diumumkan, kita telah terus memberi perkhidmatan. Pertamanya maknanya kita mengikut SOP yang telah dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan, dan kita meneruskan perkhidmatan kita. Dan kalau dari segi terjejas, dari segi dana caruman yang diterima oleh Perkeso, terjejas sedikit. Ada pengurangan hampir sekitar 20%. Sebab ini mungkin disebabkan ada majikan yang terpaksa tidak beroperasi dan sebagainya. Tapi dari segi perkhidmatan, walaupun ada yang mungkin kita tidak dapat memberi perkhidmatan kaunter, tetapi skuad Perkeso prihatin, sentiasa peka dan sentiasa bersedia. Maklumat yang dilaporkan di dalam bernama, di dalam mana-mana social media, media elektronik, media cetak, akan diambil oleh pegawai Perkeso untuk kita melihat sama ada mereka layak, dan kita akan hadir ke rumah penerima faedah untuk membantu mereka. Jadi ini antara, walaupun kita telah memulakan skuad Perkeso prihatin quite some time, tapi di dalam MCO ini kita meningkatkan lagi untuk sentiasa membantu, kerana mereka tidak boleh keluar dan mendapat faedah. Okey, kita tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi antara penambahbaikan yang mungkin akan Perkeso lakukan dalam usaha melicinkan lagi dan mencemerlangkan lagi pergerakan dan juga peranan yang dimainkan oleh Perkeso tu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita perlu meningkatkan lagi dari segi sistem ataupun permohonan yang boleh kita perbaiki. Misalnya MCO ini mengajar kita bahawa bagaimana kita perlu mempunyai satu sistem yang canggih, mungkin orang katakan di hujung jari. Maknanya dengan menggunakan telefon bimbit saja, anda boleh melaporkan kepada kita bahawa majikan tidak mendaftar dan mencarum. Dengan telefon bimbit saja anda boleh melaporkan kepada kita, saya mengalami kemalangan dan perlu bantuan. Jadi kita melihat bahawa sistem ataupun teknologi adalah perkara yang perlu kita bersedia secara menyeluruh. This is what I think kita akan melihat bagaimana antara penambahbaikan yang paling utama yang perlu dilakukan oleh Perkeso di masa hadapan, di masa akan datang, tetapi ia akan dilaksanakan secara berperingkat. Okey, 1 minit sebelum kita berpisah, saya nak dapatkan pandangan ikhlas Datuk Seri, juga komen yang cukup ikhlas. Esok akan genaplah 100 hari sebenarnya kerajaan baru, iaitu Perikatan Nasional Pemerintah, dan esok juga merupakan 100 hari khidmat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Secara peribadi sebagai rakyat Malaysia, apakah Datuk Seri merasakan bahawa segala apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam menghadapi ancaman COVID-19 ini adalah sesuatu yang harus kita puji dan harus diangkat sebagai satu pencapaian yang cukup cemerlang? Kalau kita lihat, kita membandingkan Malaysia dengan negara-negara maju yang lain. Kalau kita lihat di United Kingdom, di negara-negara Eropah, Denmark dan sebagainya, kita membandingkan mungkin dengan Amerika Syarikat, apa yang dilaksanakan oleh Malaysia sama standardnya, walaupun dari segi kuantum tu mungkin dipertikaikan, di Denmark mendapat 80%, di sini hanya mungkin setakat maksima RM1,200, tapi kita kena lihat dari segi gaji, dari segi kos sara hidup dan sebagainya. Tapi apa yang ada di negara maju juga diperkenalkan di sini. Jadi saya rasa kita harus berterima kasih bahawa apa yang disediakan melalui kementerian-kementerian, terutamanya Kementerian Sumber Manusia, sangat membantu majikan, sangat membantu pekerja, sangat membantu rakyat. Jadi saya rasa kita tidak nafikan bahawa kalau kita sebut
package prihatin, memang benar-benar prihatin. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Dr. Muhammad Azman kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Saya cukup selesa sebenarnya setiap kali dapat bertemu dengan Datuk Seri, benar-benar ramah Datuk Seri kerana cukup selesa lah bagi saya bertanya apa saja persoalan-persoalan yang berbangkit. Terima kasih juga kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insya-Allah kami menjanjikan sesuatu yang akan kami tepati. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.